Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pada pagi ini dalam kuliah kita akan belajar bagaimana untuk kita melakar empat jenis fungsi, iaitu fungsi absolute, fungsi piecewise function, and then exponential, dan yang terakhir adalah logarithm. So, empat jenis graf yang kita akan belajar bagaimana untuk kita lakarkannya. Okay, so kita mulakan dengan jenis yang pertama, iaitu absolute values. Okay, so absolute values ni kalau ataupun kata lain, dia adalah modulus X. So dia ada palang kiri dan kanan. So kita panggil sebagai modulus ataupun absolute. So bagaimanakah bentuk asas untuk absolute values? So actually dia ada dua bentuk asas saja, iaitu V dan juga V terbalik. Okay. So sebelum saya mulakan bagaimana untuk kita sketch graph absolute ni, so saya nak kita pergi kepada website Desmos terlebih dahulu. So para pelajar boleh typekan pada engine Google dan typekan Desmos Graphing Calculator. So akan keluar seperti paparan yang saya dapat ni lah. So sekarang ni hari ini kita nak belajar bagaimana untuk melihat bentuk graph absolute tadi. So saya bagi contoh. So saya akan type equationnya y bersamaan dengan absolute x, absolute x. Okay, absolute x. So kita tutup. So nampak equation saya tulis tu, kita ada absolute x dan para pelajar boleh lihat yang mana dalam kita punya gambar raja ni dia punya turning point berada pada origin, iaitu 0, 0. Okey, itu yang pertama. So ini basic graph untuk absolute yang pertama. So bagaimana untuk basic graph yang kedua? Saya kata ada dua jenis saja kan. So sekiranya negatif berada di luar. Okey. Kita tambah negatif di luar absolute So kita akan dapat macam mana bentuk dia? So automatically dia akan jadi terbalik. Tetapi pada turning point yang sama lagi, iaitu 0, 0. Kita nampak pada 0, 0 kat sini. Okay. So masih pada turning point yang sama. Okay. So pada turning point 0, 0. Okay. Bagaimana pula sekiranya saya buat perubahan di dalam absolute tersebut? Saya dah tambahkan sedikit nombor. So let's say saya tambah tolak 1. So, nampak tak pergerakan turning point tu daripada mana ke mana? Daripada 00 kepada 10, bermaksud dia bergerak ke kanan sebanyak 1 unit. Okey. So, itu yang pertama. Okey. So, sekiranya saya buat perubahan di dalam, dia akan memberikan kedudukan tu bergerak ke kanan. Kalau dia positif, X tolak 1 sama 0, so kita akan bergerak ke kanan sebanyak 1. Okey. So, kita lihat pula. Bagaimana pula kalau dalam dia negatif? X tambah 1, X tambah 1. Okey, so para pelajar boleh lihat, daripada 00 dia bergerak kepada negatif 10. Bermaksud apabila nilai di dalam itu menjadi negatif, so negatif 1 bermaksud kita ke kiri sebanyak 1 unit. So bermaksud di dalam itu memberikan pada pergerakan X, kiri ataupun kanan. Okey, so saya ubah lagi. Bagaimana pula sekiranya saya letak nombor di luar absolute? Okey, let's say for example saya tak tambah 1. Tambah 1. So kita nampak pergerakan graf kita daripada 0, 0 dia menjadi kepada 0, 1. Bermaksud apabila ada nilai 1 di luar, dia akan bergerak upward 1 unit ke atas. Okey. Okey, saya ubah lagi. Macam mana pula kalau saya buat negatif di luarnya? Okey, saya letak tolak 1. Tolak 1. So nampak pergerakan kita punya graf daripada 0, 0 tadi, dia pergi kepada 0, negatif 1. Bermaksud apabila nilai di luar itu negatif, so dia akan downward sebanyak 1 unit. Okey, so bermaksud di sini, para pelajar boleh simpulkan bahawa di dalam absolute itu memberikan koordinat X untuk turning point, manakala di luar memberikan koordinat Y.
So kalau di dalam itu positif, maksud dia akan bergerak ke kanan mengikut unit tersebut. Kalau di luar itu positif, bermaksud dia akan bergerak upward. Tapi kalau negatif, dia akan bergerak downward. Okay. So sekarang ni pelajar dah jelas bahawa kita punya basic graph untuk absolute value ada dua sahaja. Okay, sekarang kita lihat pada soalan pertama, iaitu gx equal to absolute of x. So kita perlu lukiskan paksi terlebih dahulu. So ada paksi x dan juga paksi y. Okay, labelkan, jangan lupa, sebab penting untuk kita labelkan. So ada x, ada y. Okay, dan apa yang perlu kita buat, kita dapat tahu koordinat turning point dia adalah 0, 0. Sebab x di dalam ni 0 dan di luar ini pun tiada nilai. So bermaksud y dia 0. So bermaksud turning point dia akan lalu pada origin, iaitu 0, 0. So saya perlu lukiskan bentuk V pada origin. Sebab dia di luar positif, so dia bentuk V lah, bukan V terbalik. Okay. So let's say for example, okay, ni kita dapat bentuk yang pertama. So ni bentuk yang di sebelah kanan. So and then kita boleh labelkan kita punya equation of line, iaitu gx bersamaan dengan absolute of x. So semudah itu saja. Dia lalu pada turning point, iaitu origin. Okay. Okay, bagaimana untuk kita cari domain bagi absolute value ini? So macam biasa, untuk domain kita akan scan pada paksi x daripada kiri ke kanan. So kita lihat, so daripada kiri, adakah line kita bermula daripada sini? Tak. So sebenarnya tak ada syarat. So dia bermula daripada negative infinity dan kita teruskan perjalanan kita. Ada line lagi, ada line lagi, dan line kita pun tak berhenti di sini. Sebenarnya dia akan berterusan sehingga ke positive infinity. Sebab tiada syarat yang diberikan. So bermaksud kita punya domain adalah from negative infinity kepada infinity open. Okay. And then bagaimana pula dengan range? Range kita akan cari, kita akan scan daripada paksi y daripada bawah ke atas. Okey, daripada bawah ke atas bermaksud daripada bawah masih tak ada curve, sampailah y sama dengan kosong ni. So sampai y sama kosong, kita dah ada curve kita bermula. So bermaksud dia akan jadi macam ni. So akan jadi close 0, and then dia akan berterusan sehinggalah ke positive infinity. Sebab dia tak berhenti di situ. So sampailah positive infinity. So itu range untuk graf gx kita. So mudah saja. Okay, itu yang pertama. So kita tengok pada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua adalah gx equal to negative absolute x plus 4. So sekarang ni ada negatif di luar rumah kita, di luar rumah absolute. So bila ada negatif di luar, bermaksud V kita adalah V terbalik. So bentuk asalnya kita dah tahu V terbalik. Dan apa yang kita perlu cari di sini? Kita perlu cari dia punya koordinat turning point. So yang di dalam ni adalah x sama 4. Bermaksud x koordinatnya adalah negatif 4. Di luar tiada nilai. Bermaksud y nya 0. So koordinat turning point kita adalah negatif 4, 0. Okey. So sekarang ni kita nak sketchkan grafnya. So kita lukiskan paksi terlebih dahulu. So kita akan dua paksi, satu paksi x and then satu paksi y. Okay. Labelkan. Okay. So kita plotkan dahulu koordinat turning point ni, negatif 4, 0. So negatif 4 berada di sebelah kiri. So ada di sebelah kiri, so negatif 4, and then y nya 0. So bermaksud koordinatnya berada di atas paksi x. So sekarang ni bentuk asas kita adalah V terbalik. So kita just perlu ambil pembaris dan buat V terbalik. Okay, saya ataskan sikit graf ni. Okay. So kita buat bentuk V. Okay. And then dia akan langgar pada y-intercept ni. So maybe kita perlu cari y-intercept ni berapa. Sebab kita punya line tu langgar pada y-intercept tu. So bagaimana untuk kita cari y-intercept adalah y-intercept nak cari dia adalah bila x sama dengan 0. So apabila x sama dengan 0, so y bersamaan dengan negatif 0 plus 4.
So bermaksud kita akan dapat negative 4. So intercept kat sini nilainya negative 4. Okay, and then jangan lupa label kita punya equation of line iaitu gx sama dengan negative absolute x plus 4. Okay, so domainnya kita scan pada paksi x daripada kiri ke kanan. So daripada kiri ke kanan, bila kita scan, so dia bermula pada negative infinity dan dia akan berterusan sehingga positive infinity sebab tiada syarat yang diberi. Okay, so ataupun kita boleh tulis sebagai real number. Okay, untuk range pula, untuk range kita akan scan pada paksi y daripada bawah hinggalah ke atas. So line kita bermula pada negative infinity, akan berterusan dan akan berhenti. Line kita akan kita stop sampai di sini saja, iaitu pada y sama dengan kosong. Bermaksud kita punya line ni bermula daripada negative infinity dan akan berhenti pada 0 close. Okay, so itu untuk example yang kedua. Okay, kita teruskan lagi pada example yang kelima. Okay, example yang kelima. So yang pertama kita perlu kenal pasti terlebih dahulu sama ada dia V ataupun V terbalik. Okay, ada tak negatif di luar rumah absolute? Tiada. Bermaksud kita punya bentuk asas adalah V shape. Okay, so apakah koordinat turning point-nya? So kita boleh dapatkan yang pertama, X ini bersamaan dengan negatif 2 dan Y bersamaan negatif 3. So turning point kita adalah negatif 2, negatif 3. Okay, so sekarang ni kita sketch graph. So lukis paksi terlebih dahulu. So kita akan ada paksi X dan juga paksi Y. So lukiskan paksi X dan juga paksi Y, and then kita plotkan koordinat turning point ini, iaitu negatif 2, negatif 3. So negatif 2 berada di sebelah kiri paksi X dan negatif 3 berada di bawah paksi X. So kat sini lah. So negatif 3. So saya plotkan negatif 2, negatif 3 di sini. So inilah koordinat turning point dia. So maksud saya perlu lukiskan V ni pada turning point ni. Tapi sebelum tu saya lebih elok kita cari apakah pintasan Y nya. So nak cari pintasan Y intercept bersamaan dengan X sama dengan 0. So dia akan dapat Y sama dengan 0 tambah 2 tolak 3. So saya akan dapat 2 tolak 3 dapat negatif 1. Bermaksud kita punya V ni akan langgar pada negatif 1. Okay, saya perlukan pembaris untuk buat bentuk V. So V yang pertama di sebelah kanan ni, so dia akan langgar pada negatif 1. Okay, and then untuk yang di sebelah sana kita akan buat garisan untuk membentukkan V. Okay, so siap kita punya bentuk graf absolute. Jangan lupa labelkan fx sama dengan absolute of x plus 2 minus 3. Okay, sekarang ni kita nak cari dia punya domain dan juga range. So domain dan juga range bagi absolute ni. So domain kita, okay, kita scan pada paksi X daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. So daripada kiri bermaksud ada line ni sebab dia tak ada syarat. So bermaksud daripada negative infinity kepada infinity. Okay, so tak ada masalah. So daripada negative infinity kepada infinity open. Bagaimana pula dengan kita punya range? Range kita adakah bermula pada negative infinity? Tidak. Tapi bermula dengan negatif 3. Nampak tak? Okay, negatif 3 ni. So dia bermula pada negatif 3 dan dia akan berterusan dan tidak akan berhenti sehinggalah ke positif infinity. Maksud range untuk function ini bermula daripada negatif 3 close kepada positif infinity open. Okay. Okay, kita teruskan kepada function yang seterusnya, iaitu piecewise function. Okay, apa itu piecewise function? So, piecewise function are defined by more than one expression for different interval of the domain are called piecewise function. So, bermaksud piecewise function ni mempunyai gabungan lebih daripada satu jenis function mengikut domain yang berbeza. Okay,
So kita lihat pada contoh yang pertama, dia tak semestinya ada dua jenis saja, dia boleh jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. So pada peringkat ni kita hanya tunjukkan asas saja. So contohnya dalam GX ni pada contoh yang pertama, dia ada dua jenis graf, iaitu negative x squared dan juga 2x. Bermaksud yang pertama ni adalah kuadratik dan yang kedua ini adalah linear. Tapi dia mempunyai syarat di tepi ni. Negatif x kedua ni hanya pada x lebih kecil sama dengan kosong, manakala 2x ini ataupun straight line hanya valid pada x greater than 3. Sebagaimana kita nak menggabungkan dua jenis graf ni menjadi satu gambar rajah. So itu kita panggil sebagai piecewise function. So instruction soalan sama saja, iaitu kita sketch graph and then kita nak cari domain dan juga range untuk setiap function. Okey. So jenis yang pertama adalah negative x squared. Bermaksud kita mempunyai graf kuadratik yang berbentuk masam, dan dia punya titik minimum adalah 0, 0. Sebab dia akan lalu pada origin ni. Cuma dia mempunyai syarat, iaitu x lebih kecil sama dengan kosong. Okey. So langkah pertama apa yang perlu saya lakukan adalah saya perlu lukiskan paksi. Saya lukiskan paksi terlebih dahulu. So let's say for example saya ada paksi X dan juga paksi Y. Okay. So kita bawa ke atas sikit. Okay, and then kita boleh labelkan kita punya paksi X and then paksi Y. Okay. So yang pertama kita nak lukiskan graf kuadratik. Okay, graf kuadratik let's say saya menggunakan warna purple. Okay, dia akan lalu pada origin. So dia berbentuk masam. So kita akan lukiskan bentuk masam dan dia akan lalu pada origin. Okey. Tapi ingat kita mempunyai syarat, iaitu x lebih kecil sama dengan kosong. So bermaksud saya tak boleh lukis graf kuadratik ini lebih daripada x sama kosong. Maksudnya dia hanya tidak boleh lebih daripada x sama kosong. Dia mesti di sebelah kiri sahaja. X lebih besar kosong dah tak boleh. Okay, so bermaksud saya kena padamkan yang di sebelah kanan. Okay, di sebelah kanan ni saya kena padamkan. Okay. Okay, so bermaksud pada x sama dengan kosong ni, syarat untuk negatif x kuasa 2 ni terhenti pada x sama kosong. Sebab dia kata syaratnya dia mesti lebih kecil sama dengan kosong. So dekat sini mesti ada full dense, sebab ada sama dengan dekat sini. So ada sama dengan, dia akan jadi bulat penuh. Okey, itu untuk yang pertama, x sama dengan kosong. Itu untuk kuadratik. And then kita lihat pada bentuk graf yang kedua, iaitu linear. Linear iaitu y sama dengan 2x, bermaksud garis lurus. So macam mana kita nak buat garis lurus? Tapi ada syarat. Dia kata garis lurus ini mestilah lebih besar daripada 3. Okey. So bermaksud untuk kita lukis graf ataupun straight line ini, kita perlu cari koordinat sekurang-kurangnya 2 terlebih dahulu. Memandangkan soalan kita dah bagi syarat x mesti lebih besar daripada 3. So saya ambil nilai x kita mesti lebih besar daripada 3. So saya ambil contoh let's say for example 3 dan juga 5. Okay, let's say. So apabila saya masukkan 3 ke dalam x ini, so y akan dapat 6. And then apabila saya masukkan 5, y akan dapat 10 ke dalam function 2x ni. So saya dah dapat dua koordinat untuk saya plotkan, iaitu 3, 6 dan juga 5, 10. Okay, let's say for example saya plotkan kita punya koordinat tu. Yang pertama adalah 3, and then yang kedua adalah 5. So 3 bersamaan dengan 6. So ada 6 kat sini, and then 5 mungkin 10 dekat sini. Okay, so 3, 6 ni koordinatnya, dan 5, 10 ini koordinatnya. Okay, koordinat ni saya dapat daripada kita cari tadi. Okay, apabila saya dapat dua koordinat ni, apa yang saya perlukan adalah pembaris untuk cantumkannya menjadi straight line. So saya perlu cantumkan dia menjadi satu garis yang lurus. Okey, saya menggunakan let's say for example warna merah. So untuk mewakili garis lurus ni. Okey. Okey, so cantik. So
pada kita punya syarat garis lurus ni, X lebih besar daripada 3 tiada sama dengan, bermaksud pada 3 ni saya perlu buat empty circle. Tadi ada sama dengan, kita buat dense circle, tapi untuk X lebih besar 3 tak ada sama dengan, saya kena buat empty circle. So saya dah dapat dah kita punya bentuk graf piecewise function, dan jangan lupa labelkan iaitu gx. Okey. So itulah bentuk kita punya gabungan dua lebih daripada satu function, iaitu gabungan antara kuadratik dan juga linear. Okey. So bagaimana kita nak mencari domain dan range-nya? Okey. Domain ni kita akan scan pada paksi X daripada kiri ke kanan. Okey. So kuadratik ini tadi tidak berhenti di sini. Bermaksud dia akan bermula daripada negative infinity. So domain kita akan bermula daripada negative, kena padam dulu, tak buat ni. Okey, dia akan bermula daripada negative infinity. So domain untuk F ini adalah daripada negative infinity. So dia akan berterusan, dia terberhenti di kosong. Bermaksud dia akan stop di kosong, dan kat situ ada dense circle. Bermaksud dia akan jadi close. Tapi sebenarnya line kita tak berhenti lagi, dia akan berterusan, cuma dia terputus di tengah-tengah. So apabila terputus di tengah-tengah, kita biarkan saja. Ada balik. Bermaksud line kita ada balik. So bermula pada mana ni? 3. So dia akan bermula pada 3, tapi dia empty circle. Bermaksud dia akan jadi open. And then adakah kita punya garis lurus ni mempunyai syarat? Tak kan? So dia akan scan sampailah ke positive infinity. So dia akan jadi infinity open. Okay, so kita ada dua kawasan. So dia akan digabungkan oleh union. So ini jawapan untuk domain. Okay, so bagaimana pula untuk range? Okay, so range kita boleh lihat. Okay, so kita akan scan range daripada bawah ke atas pada paksi Y. Okay, pada paksi Y. So kita scan daripada bawah from negative infinity sampailah ke Y sama dengan kosong, dia terberhenti. So bermaksud yang pertama, range kita akan bermula daripada negative infinity sampailah Y sama dengan kosong, dia terberhenti kat situ. So terberhenti kat situ, tapi ada dense circle, so dia akan jadi close bracket. Okay, and then dia terputus hubungan, and then start pada Y sama dengan 6, ada curve balik, itu straight line. So bermaksud kita akan memulai dengan 6, tetapi kat situ empty circle, dia akan jadi open. So line kita akan berterusan sehinggalah ke positive infinity, sebab tak ada syarat untuk itu, sebab dia kata lebih besar daripada 3 saja kan. So sampailah positive infinity. So ada dua kawasan, kita hubungkan dengan union. So itu range untuk piecewise function kita. Okey, kita pergi kepada bentuk function yang seterusnya, iaitu exponential. So exponential ni saya nak menggunakan Desmos graph. So kita buka kepada website Desmos. Okey, so kita akan bermain dekat Desmos ni. So let's say for example, saya nak Y sama dengan E to the power of X. E to the power of X. Okey, so para pelajar boleh lihat. Okay, kita mempunyai bentuk asas yang pertama. Sekiranya E cos X ni bermula pada kanan atas dan dia akan menghampiri pada paksi X. So pada paksi X ni sebenarnya adalah dia punya asymptot, iaitu Y sama dengan kosong. Sebenarnya dia tak akan sentuh pun asymptot dia ni. So kalau saya zoom ni, para pelajar boleh lihat, nampak macam sentuh, tapi sebenarnya dia tak sentuh langsung. Sampai ke hujung dunia sana, dia tak akan sentuh pada paksi X. So itu asymptot dia, iaitu Y sama dengan kosong. So kalau pelajar dapat lihat bentuk asas dia. So ini bentuk asas yang pertama, iaitu Y sama dengan E cos X. So ni yang pertama. Okay, let's say saya ubah kita punya equation. Okay, kita ubah kita punya equation. Tadi kalau E cos X macam ni, bagaimana pula kalau yang X nya negatif? Bermaksud dia jadi E kuasa negatif X. So saya tambah negatif pada X, so dia akan jadi terbalik. So dia pada kiri atas, still dia akan menghampiri pada paksi X, iaitu Y sama dengan kosong, iaitu asymptot dia Y sama kosong. Sebenarnya dia tak sentuh pun, tapi bila saya zoom tadi, saya dah tunjuk
bahawa dia tak akan sentuh pun pada paksi X tersebut. Itu kita panggil sebagai asimptot dia, iaitu Y sama dengan kosong. Okey, bagaimana pula kalau saya ubah ada negatif pada E? Okey, dia akan terbalik. So, para pelajar lihat, dia akan daripada bawah kanan dan akan menghampiri pada paksi X. Tapi dia tak akan sentuh paksi X tersebut kerana paksi X tersebut adalah asimptotnya, iaitu Y sama dengan kosong. Okey, so ini bentuk yang ketiga. Bagaimana pula kalau saya ubah, saya tambah negatif pada X. Saya tambah negatif pada X. Okey, dia akan terbalik. Dia akan bermula daripada kiri bawah, bawah kiri dia akan naik ke paksi X tapi tak akan sentuh. So ini bentuk yang keempat. Ada 4 bentuk basic graph dia. Yang mana dia akan pergi kepada paksi X dan tak akan sentuh pada line Y sama dengan kosong tersebut. Okey. So saya dah tunjukkan 4 basic graph, iaitu sekiranya negatif kuasanya negatif berbeza, dan kalau E-nya negatif berbeza, dan kalau kedua-duanya negatifnya pun berbeza. So itu yang pertama. Tapi keempat-empat basic graph tadi mempunyai persamaan, iaitu asimptotnya adalah Y sama dengan kosong. Okey. Bagaimana pula kalau saya letak nilai di luar EX? Maksud saya letak, let's say for example, tambah 1. Saya tambah 1. Tambah 1. Okey. Para pelajar dapat lihat tak pergerakan daripada dia rapat dengan paksi X, iaitu Y sama dengan kosong tadi, tapi sekarang asimptot dia dah berubah menjadi Y sama dengan 1. So then saya ubah lagi. Let's say kalau saya ubah asimptot dia menjadi negatif 1. Okey, nampak tak? Bentuk graf masih sama tetapi asimptotnya berubah. Sekarang ni asimptotnya dah menjadi Y sama dengan negatif 1. Okey. Saya ubah lagi. Let's say kita ambil positif 2. So asimptotnya akan berubah menjadi Y sama dengan 2. So dia akan menghampiri pada Y sama dengan 2. So boleh kita simpulkan di sini bahawa untuk graf eksponensial, asimptotnya terletak pada Y. So Y ni di mana? Berada di luar EX. So contohnya kita lihat pada contoh yang pertama. So Y sama dengan EX. So ada tak asimptot dia kat luar ni? Tak ada kan? Bermaksud asimptotnya adalah 0, iaitu Y bersamaan dengan kosong. Okay, so Y bersamaan kosong. So bentuk asasnya adalah daripada kanan atas ke menghampiri pada paksi X, iaitu Y sama dengan kosong. So kita lukiskan bentuk asas yang pertama. So saya akan lukiskan paksi terlebih dahulu. So kita akan ada paksi X dan juga paksi Y. Okay, and then kita labelkan paksi X dan paksi Y. Paksi X, ada paksi Y. Okey. So sekarang ni bentuk asasnya ada 4 tadi kan. Yang ni kalau E kuasa X bermaksud dia akan bentuk macam ni. Kalau E kuasa negatif X, dia akan bentuk macam ni. Okey. So sekarang ni E kuasa X bermaksud daripada atas dan dia akan menghampiri pada asimptot dia, iaitu Y sama dengan kosong. So saya akan lukiskan garisan asimptot terlebih dahulu dengan warna lain. So saya akan ambil pembaris. So itu pada garis Y sama dengan kosong ni, saya lukiskan dia punya asimptot line. Okey. So kita labelkan kat sini Y sama dengan kosong, iaitu dia punya asimptot. So bermaksud graf kita tadi daripada atas dia akan menghampiri pada kita punya asimptot tapi tak akan sentuh. Okey. So ini adalah Y bersamaan dengan E cos X. Dan kita boleh cari dia punya Y intercept. So macam mana nak cari Y intercept adalah bila X sama dengan kosong. So Y sama dengan E kuasa kosong. So kita dapat E kuasa kosong 1. So bermaksud nilai intercept kat sini adalah 1. Okey, semudah itu saja. Okey, dengan kita cari dia punya asimptot line, iaitu pada Y untuk exponential.
So, bagaimana kita nak mencari domain? So, domain kita, line kita ni tak berhenti kat sini. Dia akan bermula daripada negative infinity. So, dia akan bermula daripada negative infinity dan dia akan bergerak sehinggalah positive infinity. Sebab tiada syarat yang diberi. So, dia akan bergeraklah sampai ke positive infinity. Okay. So, kita buat conclusion kat sini, dia punya domain adalah real number. Okay. Bagaimana pula dia punya range. Range kita akan scan daripada bawah ke atas pada paksi Y. So, dia akan bermula pada Y sama dengan kosong. Sebab dia tak akan sentuh asymptot dia, tapi dia akan bermula pada asymptot dia, iaitu Y sama dengan kosong. Bermaksud dia tak sentuh asymptot, kita tak boleh jadikan close. Dia akan jadi open. So, open 0 dan akan berterusan sehinggalah positive infinity. Sebab line di atas tu tak berhenti di situ. So, dia akan sampailah positive infinity untuk range-nya. So, asymptot tu dia tak akan sentuh, tapi dia akan menghampiri sahaja. So, ini untuk contoh yang pertama. Kita lihat pada contoh yang kedua. Pada soalan 3 ni. Okay, pada soalan ketiga. Okay, bentuk graf masih sama, iaitu EX. So, bentuk graf kita macam ni. Kita tahu. Okay, untuk EX. Tapi, di luarnya ada nilai. Bermaksud, Y sama dengan 1. So, ini adalah asymptotnya. So, untuk kita lakarkan graf ini, okay, saya akan lukis paksi terlebih dahulu. So, akan ada paksi X dan juga paksi Y. Dan saya akan lukiskan dia punya asymptot line. Okay. So, asymptot line dia pada Y sama dengan 1 tadi. Y sama dengan 1 kita dapat. So, kat sini dapat 1. Dan kita buat garis putus-putus untuk menunjukkan itu adalah asymptot line-nya. So, kita buat garis putus-putus. And then, kita labelkan dia punya asymptot line-nya iaitu Y sama dengan 1. So, itu kita panggil sebagai asymptot. Dan, jangan lupa labelkan X dan juga Y. Kemudian kita nak lukiskan bentuk grafnya. So, bentuk grafnya adalah daripada kanan atas ke menghampiri pada asymptot. So, daripada kanan atas akan menghampiri pada asymptot. Tapi dia akan langgar pada Y. So, better untuk kita dapatkan nilai Y-intercept terlebih dahulu. So, dapatkan Y-intercept adalah bila X sama dengan kosong. So, when X equal to 0, Y kita akan dapat E kuasa kosong tambah 1. So, bermaksud 1 tambah 1 dapat 2. So, Y kat sini dia akan langgar pada 2. Okay, so bermula daripada kanan atas, langgar pada 2 dan dia akan menghampiri pada asymptot line ni tapi tak akan sentuh dia. Okay, so jangan lupa labelkan, inilah equation of line kita iaitu Y sama dengan EX plus 1. Okay. So, kita nak cari domainnya. So, kita akan scan daripada kiri ke kanan pada paksi X. So, bermula daripada negative infinity sampai infinity. So, dia bermula daripada negative infinite sampailah positive infinite. Manakala, untuk range-nya, kita scan pada paksi Y daripada bawah ke atas. Tapi, dia bermula daripada 1. Tapi, 1 tu tak akan sentuh. Bermaksud, dia akan menjadi open. Open 1 sampailah ke positive infinity. Okay. So, itu bentuk graf yang kedua bagi exponential. Okay. So, kita lihat lagi kepada contoh yang lain. Okay, bagaimana pula sekiranya kita mempunyai equation iaitu negative e to the power of negative x plus 1 minus 3. Okay, minus 3. Minus 3 bermaksud kita mempunyai asymptotnya iaitu y bersamaan dengan negatif 3. Okey, bagaimana pula dengan bentuk graf kita? Kita lihat pada bentuk graf kita. Ada 4 jenis tadi kan? Ada 4 jenis yang saya tunjukkan di Desmos tadi. Yang so ada negatif pada E dan ada negatif pada X. So bila ada negatif pada E dan negatif pada X, so bermaksud graf kita ni bermula daripada kiri, bawah kiri dan akan menghampiri ke kita punya asymptot. So dia bermula pada bawah ni, so dia akan naik ke atas. Okey, so itu bentuk graf kita. So langkah pertama,
So kita buat paksi terlebih dahulu. Kita akan ada paksi X dan juga paksi Y. So X dan juga Y. Okay, langkah seterusnya saya akan buat asymptote lainnya. Okay, iaitu pada Y sama dengan 3. Sorry, Y sama dengan negatif 3. So itu asymptote dia. So saya akan ambil ruler. So negatif 3 berada di bawah. So asymptote-nya di sini. Okay. And then kita punya gambar raja tadi bermula daripada bawah, daripada bawah dan akan menghampiri asymptote. So dia daripada bawah ni, so dia akan menghampiri kepada asymptote dia iaitu negatif 3. Tapi tak akan sentuh dia. So kita labelkan yang ini adalah Y sama dengan negatif E negatif X plus 1 minus 3. Kita dapat lihat. So itu bentuk graf kita. So domain kita sama saja sebab tak ada syarat. So dia adalah real number. Tapi untuk kita punya range, dia bermula daripada negative infinity. Sebab dia bukan bermula daripada sini, tapi bermula daripada negative infinity. Dan akan berhenti pada negatif 3. Tapi dia tak akan sentuh pun negatif 3. So bermaksud dia akan bermula daripada negative infinity dan akan stop pada negative 3 open sebab dia tak akan sentuh line asymptote tersebut. Jangan lupa labelkan kita punya asymptote line tadi iaitu Y bersamaan dengan negatif 3. So ini bentuk graf yang ketiga. So untuk contoh-contoh yang lain kamu boleh cuba sendiri. Nombor 7 ni pun bentuk exponential. Anggap dia 2 tu pun exponential. Cuma sebelum ni saya menggunakan E pun nilai, tapi nilainya 2.7 something. So kita boleh proceed kepada bentuk graf yang seterusnya. Bentuk graf yang seterusnya adalah logarithm function ataupun jenis function yang terakhir lah untuk kita punya tajuk ini. So kita lihat kepada Desmos. So kita akan main guna Desmos. So untuk bentuk logarithm, so let's say for example saya nak ln x, ln X. So kalau para pelajar dapat lihat, inilah bentuk asas untuk ln X. So dia akan menghampiri pada paksi Y. Pada paksi Y, nampak So bentuk yang pertama pada paksi Y. So iaitu, tapi dia tak akan sentuh pada paksi Y tersebut. Kalau tak percaya kita boleh zoom. Kita zoom dia, zoom, bagi lihat, bagi nampak supaya faham. Nampak? Dia tak akan sentuh pun line ni sampai ke sudah. Tapi dia menghampiri saja. So itu yang kita panggil sebagai asymptote. So asymptote dia. So itu bentuk yang pertama iaitu Y sama dengan ln X. Saya ubah sedikit kita punya function. Let's say saya tambah negatif pada X. Saya tambah negatif pada X. Saya perlu buat kurungan. Tutup kurungan. Para pelajar nampak tak? So dia bermula daripada kiri atas dan menghampiri pada paksi X. Tapi macam tadi juga, dia tak akan sentuh pun pada paksi X itu. Sorry, paksi Y. Dia akan menghampiri pada paksi Y. Tapi tak akan sentuh pun pada paksi Y tersebut. Itu kita panggil sebagai asymptote line, iaitu apa? Iaitu X sama dengan kosong. Kita lihat lagi kepada bentuk asas yang lain. So kalau tadi negatif pada X, yang ni bagaimana pula kalau saya letak negatif pada ln? Negatif pada ln, graf kita akan bermula daripada bawah kanan, daripada bawah kanan, dan dia akan menghampiri pada paksi Y, tapi tak akan sentuh pada paksi Y, iaitu X sama dengan kosong. Itu bentuk yang ketiga. Kita lihat lagi bentuk yang terakhir, iaitu sekiranya pada ln negatif dan pada X negatif. So kalau
kedua-duanya negatif, pada di luar rumah negatif, dan pada X pun negatif, dia akan bermula daripada kiri bawah dan akan menghampiri pada paksi Y, iaitu garisan X sama dengan kosong. Iaitu dia punya asymptote line, iaitu X sama dengan kosong. Okey, so para pelajar dapat lihat 4 bentuk asas, 4 bentuk asas pada log. Okey. Dan keempat-empat bentuk tadi mempunyai persamaan, iaitu ia mempunyai asymptote yang sama, iaitu pada X sama dengan kosong. Okey, bagaimana pula kalau saya letak nombor di luar? Ada tambah 1. Okey, kalau kita lihat betul-betul, graf tidak berubah. Dia masih graf berubah, tapi hanya pada pintasan X dia saja yang berubah. Tetapi asymptote lainnya tak berubah. Asymptote lainnya masih pada X sama dengan kosong. Bermaksud pada kita punya logarithm function ini, asymptote tidak diberi pada Y tetapi pada X. Okey, let's say saya letak nilai di dalam X. Let's say for example X minus 1. Okey, nampak tak perubahan pada kita punya graf? Dia bergerak, asymptotnya bergerak daripada kosong tadi kepada 1. So sekarang ni dia menghampiri pada X sama dengan 1. Okey. Tapi yang di luar ni tak memberi efek. Dia hanya memberi efek pada pintasan X sahaja. Okey. Let's say saya ubah lagi. Asymptot di dalam ni menjadi tambah 2. So dia asymptot baru dia adalah X negatif 2. Okey. So di sini boleh kita simpulkan bahawa bagi logarithm function, asymptotnya terletak pada X, iaitu yang di dalam bracket. So yang di dalam bracket itu memberi dia punya asymptote line. So itu akan menjadi guideline dia. Dan para pelajar telah tahu kita punya basic graph untuk logarithm function ada 4 bentuk. Okay. Jadi kita lihat pada contoh yang pertama untuk logarithm function. Okay. So iaitu y sama dengan ln in bracket x plus 1. So di sini jelas bahawa kita dapat tahu asymptote lainnya adalah pada yang berada di dalam bracket. Okey, yang berada di dalam bracket. So kita highlightkan x plus 1. So bermaksud asymptote lainnya adalah x plus 1 greater than 0. So x greater than negative 1. So ini adalah asymptote line dia, iaitu negatif 1. So apa yang perlu kita lakukan? Sekarang ni kita nak tahu bentuk graf kita. So macam mana nak tahu bentuk graf kita? Kita lihat pada ln ni. So ln ni positif dan pada x kita pun positif. Bermaksud untuk kedua-duanya positif, bentuk asas kita bermula daripada kanan atas dan dia akan pergi ke menghampiri kepada asymptote. Bermaksud dia akan bentuk sinilah. So dia dari kanan atas, dia akan pergi ke hampiri kepada asymptote line dia. So itu bentuk asas kita untuk ln positif dan x yang positif. Okey, sekarang ni saya nak sketch dia. So kita perlu lukis paksi x dan y terlebih dahulu. So paksi x dan paksi y terlebih dulu. So labelkan. Kita labelkan paksi x dan juga paksi y. And then sebelum kita lukiskan bentuk graf, yang penting sekali untuk kita letakkan dia punya asymptote line, iaitu x sama dengan negatif 1. So ambil ruler. Okay, kita nak lukiskan dia punya asymptote line pada x sama dengan negatif 1. So let's say negatif 1 tu berada kat sebelah sini, sebelah kiri negatif 1. Dan saya buat satu garis putus-putus untuk menunjukkan itu adalah asymptote line kita. Okay, so itu asymptote line kita. Okay, and then kita perlu cari y-intercept sebab dia akan langgar pada y ni. Sebab kita akan memula pada kanan atas dan akan menghampiri pada asymptote. So nak cari y-intercept bersamaan dengan x sama dengan 0. So y sama dengan ln 0 tambah 1. So y sama dengan ln 1 iaitu 0. So dia akan langgar pada y sama dengan 0. So dia akan langgar dekat sini lah. Okey, so saya akan tarik kita punya graf ini daripada kanan atas, akan langgar pada y sama dengan 0 dan akan menghampiri pada kita punya asymptote, tapi tak akan sentuh dia. So
Jangan lupa label, ni adalah X sama dengan negatif 1. So, ini bentuk graf untuk Y sama dengan ln X plus 1. Okey. So, jangan lupa labelkan Y sama dengan ln X plus 1. Okey, bagaimana untuk cari domain dan range? So, domainnya, okey, domain kita tak bermula daripada negatif infinity sebab dia ada asintut. So, dan dia tak akan sentuh asintut tersebut. So, bermaksud dia akan bermula daripada negatif 1, open dan akan berterusan hinggalah ke positif infinity. Okey, so bermaksud domain kita akan bermula daripada negatif 1 open hinggalah positif infinity open. Bagaimana pula dengan range? So, range kita akan bermula daripada bawah, daripada negatif infinity sebab line ni tak akan berhenti kat sini, dan akan berterusan sehinggalah positif infinity. So, bermaksud range kita daripada negatif infinity kepada infinity open. Okey, itu untuk bentuk yang pertama. Okey, sekarang ni kita cuba lihat pada bentuk yang kedua. Okey, Y sama dengan negatif ln 4x minus 3. Okey, 4x minus 3. Okey, so kita dapat tahu bahawa asintutnya berada di dalam bracket. Okey, so kita dapatkan asintut line terlebih dahulu. So, 4x minus 3 greater than 0. So, 4x greater than 3. So, x greater than 3 over 4. So, kita dapat x, dia punya asintut line ni adalah 3/4. Okey, 3/4. Dan sekarang ni kita nak tahu bentuk graf kita. Macam mana nak tahu bentuk graf kita? Kita check pada ln. So, ln ada negatif, tetapi pada x kita positif. So, untuk bentuk graf ini, bagi ln saja yang negatif, tapi x-nya positif. So, dia bermula daripada kiri bawah dan dia akan menghampiri kepada asymptote. So, dia macam ni bentuk dia. Dia bermula daripada kiri bawah dan akan menghampiri pada asymptote. Tadi saya dah tunjuk dalam Desmos tadi kan. Okey, so sekarang ni kita nak sketch graf. Perlukan paksi X dan juga paksi Y. So, kita buat paksi X dan paksi Y terlebih dahulu. Dan jangan lupa labelkan. Kita ada paksi X dan juga paksi Y. Okey, and then langkah seterusnya, kita perlu lukiskan dia punya asymptote line, iaitu 3/4. Okey, 3/4. Saya akan ambil ruler, tandakan 3/4 di sebelah kanan, positif ni. So, saya akan buat garis putus pada kita punya asymptote line tu. Okey. So, kita labelkan dia X sama dengan 3/4. So, itu adalah asymptote line-nya. Dan kita punya bentuk graf tadi bermula daripada kanan bawah dan akan menghampiri kepada asymptote. Okey, so bermaksud kita punya graf akan lalu pada pintasan X. So, kita perlu cari nilai pintasan X terlebih dahulu. So, nak cari pintasan X mudah saja. X intercept sama dengan apa? Bila Y sama dengan 0. So, bila Y sama dengan 0, sama dengan negatif ln 4x minus 3. So, negatif akan hilang. So, tinggallah ln 4x minus 3 equal to 0. Dan ln ni bersamaan dengan log E. Kita bawa ke sebelah sana, dia akan tendang 0 tu menjadi kuasa. So, 4x minus 3 equal to E to the power of 0. Okay, 4x sama dengan E to the power of 0 ni sama dengan 1. Tambahkan dengan 3. Okay, so saya akan dapat X sama dengan 4 bahagi 4 dapat 1. Okay, so dapat 1 lah nilainya. So, bermaksud kita akan dapat dia punya pintasan X kat sini yang dia akan langgar adalah 1. Okay, so bermaksud kita akan lukiskan kita punya bentuk logarithm function ni. Daripada bawah dia akan langgar pada 1 ni dan dia akan menghampiri pada kita punya asymptote line ni dan tak akan sentuh dia. So, bentuk dia lebih kurang itulah. Okay. So, then kita perlu cari domain. Domain dia kita boleh tengok. So, adakah dia bermula pada negatif infinity? Tidak, tapi bermula pada 3/4, tapi tidak termasuk. And then dia akan berterusan sampailah ke positif infinity. So, bermaksud domainnya bermula daripada 3/4 open dan akan berakhir kepada positif infinity open. Okay. Dia punya range pula bermula daripada bawah, daripada bawah ke atas kita scan. So, bermaksud tiada halangan, dia adalah real number. Okay. So,
Okay, saya rasa sampai sini saja untuk contoh kita bagi logarithm function. So untuk contoh-contoh yang saya tidak tunjuk, soalan yang saya tidak tunjuk tu kamu boleh cuba sendiri dan boleh rujuk pada saya sekiranya ada masalah, ataupun kamu boleh main dengan aplikasi Desmos. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum.